Okey. Okay, so Assalamualaikum. Malam ni kita akan buat 25 soalan kertas 1 Traya Terengganu nombor 1 hingga nombor 25. Jadi macam biasalah setiap hari Jumaat atau Sabtu, cikgu akan hantar jadual lah untuk setiap minggu. Cuma minggu hadapan cikgu tak buat hari-hari dah. Cikgu buat hari Ahad, Selasa dan Khamis sahaja deh. Waktu macam biasalah waktu malam. Ahad, Selasa, Khamis. Kalau tak dapat bersama, tolong mesej lah. Bagi tahu sepatah awak ni ke mana awak dah berjalan dah ke, pergi bercuti ke. Okey, nampak tak skrin cikgu? Nak tanya siapa main ni? Ifah, nampak tak skrin cikgu? Nampak. Nampak, beres. Okey. 5 Bestari, Nasring, nampak skrin cikgu? Nampak. Nampak. 5 Cekal, Nurin Imanina. Nampak. Nampak, beres Okey, so kita terus pergi kepada soalan 1. Okey, informasi berikut merujuk kepada organisma Z dijumpai banyak dalam sel-sel sperma terlibat dalam proses persenyawaan. Sebenarnya soalan ni senang sangat. Apakah organ Z? Jadi banyak dalam sperma, maka terus dia sahaja awak dah dapat agak iaitu mitokondrion. Okey, B. So mitokondrion ni kerana dia tapak penjanaan tenaga. Kenapa tapak penjanaan tenaga? Sebab dia akan mengoksidakan glukosa, dia bakar glukosa semasa respirasi aerob sel. Jadi dia terdapat banyak di sel sperma, di sel otot. Kenapa sel sperma? Sebab sel sperma dia nak banyak mitokondria untuk menjana tenaga supaya tenaga dapat diberikan kepada sperma tu untuk berenang. Berenang nak pergi ke uterus untuk bersenyawa dengan osid sekunder di tiub fallopian. Panjang jawapan dia deh. Sebab ada pelajar dia buat ringkas je. Dia kata untuk bersenyawa. Dia bukan berenang untuk bersenyawa. Dia berenang untuk ke uterus dulu. Masuk ke uterus. Nak pergi mana? Nak pergi ke tiub fallopian. Nak buat apa? Nak bersenyawa dengan osid sekunder. Faham Kena bagi tahu dulu. Nak pergi ke mana? Ke mana untuk apa? Okey, kemudian sel otot. Mitokondrion banyak di sel otot untuk membolehkan sel otot, bila sebut otot mesti kena sebut mengecut mengendur. Jangan buat mengecut saja. Mengecut mengendur. Kalau otot burung untuk penerbangan, kalau otot manusia untuk pergerakan. Dan kalau sel meristem apek di hujung pucuk hujung akar. Ingat sel meristem apek hujung pucuk hujung akar. Dan sel meristem lateral, sisi. Semuanya untuk pembahagian sel secara aktif. Sebab dia nak membahagi sel tu dia kena ada mitokondrion. Jadi jawapan dia B. Okey, untuk A, jalinan endoplasma licin. Okey, jalinan endoplasma licin, cikgu kata dah L bersama dengan L. Cara nak ingat. Licin untuk sintesis lipid. Okey, licin untuk sintesis lipid. Yang kedua, untuk menyah toksik dadah dan hasil sampingan metabolisma. Okey, untuk nyah toksik dadah dan hasil sampingan metabolisma. Jadi gel ni banyak dijumpai di testis. Okey, ada pelajar tanya, apa banyak di testis? Sebab testis merembeskan testosteron, hormon seks. Dia kalau hormon yang berkait dengan hormon seks, maka dia ada banyak jalinan endoplasma licin sebab hormon seks ialah steroid. Hormon seks adalah steroid. Gapi hormon seks? Testosteron, estrogen, progesteron. Orang perempuan. Orang perempuan ke hormon seks untuk wanita dalam ovari. So estrogen, progesteron, testosteron ni adalah steroid. Steroid ke lipid. Jadi dia ada banyak jalinan endoplasma licin. Okey, lagi dia ada di kelenjar adrenal. Okey, lagi dia ada di sel hati. Sebab apa? Sebab hati tu fungsi dia untuk menyah toksik dadah dan hasil sampingan
metabolisme. Okay? Kalau centriole, centriole ni dia hanya ada pada sel haiwan sahaja, tujuan dia untuk membentuk gentian gelendung. Ingat, centriole ni hanya ada pada sel haiwan sahaja. Sel tumbuhan ada gentian gelendung, cuma dia tak perlukan centriole. Dia tak perlu ada centriole. Gentian gelendung dia tak perlukan centriole, terus keluar saja deh. Okey, jasad Golgi. Jasad Golgi ni dia untuk ke apa? Cik kata untuk 4M ke? Untuk 4M memproses, membungkus, mengangkut protein, glycoprotein, karbohidrat dan mengubah suai protein jadi enzim. Jadi dia banyak di sel goblet sebab sel goblet tu merembeskan mucus. Okey? Kemudian di sel jidal akar. Di sel jidal akar untuk merembes pelincir yang melicinkan hujung akar supaya dapat tembusi tanah. Cikgu rasa macam jasad Golgi ni awak jarang-jarang jumpa dalam soalan. Jadi mungkin awak tak tekankan sangat. So ingatlah Golgi goblet. Golgi goblet untuk merembeskan mucus dan dia ada banyak di sel jidal akar. Sel jidal akar ni sel hujung akar tu. Jadi dia ni untuk merembeskan pelincir supaya hujung akar tu boleh menembusi tanah dengan mudah. Okay? So jawapan nombor 1 ialah B. Okay, soalan nombor 2. Rajah 1 menunjukkan struktur sel haiwan. Kenapa? Sebab kita tengok tak ada dinding sel. Yang manakah antara struktur berikut berfungsi sebagai pengawal utama aktiviti sel. Jadi A, mitokondrion kan. Mitokondrion tadi baru kita ni tapak penjanaan tenaga. Okay, B, jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma kasar ni kenapa dia kasar? Sebab dia ada ribosom. Jadi fungsi dia ribosom mensintesiskan protein. Lepas tu siapa nak angkut? Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom. Awak ingat gitu. Kenapa dia kasar? Sebab dia ada ribosom. Butir-butir tu. Ribosom mensintesiskan protein, menghasilkan protein. Pas apa nak angkut? Jet yang angkut. Okay, jadi sebab tu dia ni mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom. Okay, C ialah nukleus. Dan nukleus ni ada dalam sel haiwan, ada dalam sel tumbuhan. Fungsi dia mengawal semua aktiviti sel. Kenapa dia mengawal semua aktiviti sel? Sebab dia mengandungi kromosom yang mengandungi maklumat pewarisan atau bahan keturunan. Ingat tak baru ni cikgu kata dia ada kromosom, dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada maklumat genetik. Jadi dia kawal semua aktiviti sel. Dalam maklumat genetik tu ada apa? Ada maklumat untuk menghasilkan protein. Ada maklumat untuk menghasilkan protein. Jadi kalau maklumat tu rosak, maka tak adalah penghasilan protein. Okey, kemudian lysosom. Lysosom tu ingat dia ni macam kantung ni, D ni. Macam kantung berbentuk sfera kecil. Lysosom ada lysosome. Ingat gitu, lysosom ada lysosome. Lysosome ni ke apa? Zim. Enzim. Enzim untuk ke apa? Mengurai molekul kompleks, mengurai bakteria serta organel yang rosak. Kalau enzim je mesti fungsi dia mencerna, mengurai, memecahkan. Okay? So jawapan dia apa? Jawapan dia C. Cikgu nak awak semak dah jawapan awak sebab nanti di akhirnya nanti cikgu akan tanya. Selepas kita siap bincang 50 soalan, cikgu akan tanya berapa betul. Okey, rajah 2 menunjukkan keratan rentas sehelai daun. Bahagian struktur yang manakah yang telah menjalani pengkhususan sel bagi mengawal kadar transpirasi tumbuhan? Pengkhususan ni maksud dia, awak ingat tak cikgu ada ajar dia ada 3 zon kan? Mula-mula zon pembahagian. Dia membahagi jadi banyak. 2, 4, 8 dia membahagi jadi banyak. Kemudian dia akan masuk zon pemanjangan. Dia menambahkan pemanjangan saiz dia. Okay, kemudian barulah dia masuk zon pembezaan dan pengkhususan. Pembezaan ni maksud cikgu, dia sudah membeza. Membeza dari segi apa? Membeza dari segi bentuk. Bila bentuk dia dah lain, maka membeza dari segi fungsi. So bila dia ada bentuk lain, fungsi lain-lain, maka dia ada fungsi yang khusus. Jadi sebab tu pembezaan dan pengkhususan. Faham tak?
Mula-mula tu semua sama belaka. Katakan contoh macam ni lah. Masa awak masuk form 1, semua jadi murid biasa. Pakai baju putih, kain biru. Semua sama deh. Lepas tu bila awak dah naik tingkatan 3, ada yang jadi pengawas, ada yang jadi PSS dan sebagainya. Maksudnya bila awak dah ada jadi macam-macam, awak jadi PSS, jadi pengawas, masing-masing ada tugas masing-masing dah lah. Baju pun berbeza, tugas pun berbeza. So sama dengan sel. Bila dia dah masuk pengkhususan, dia akan ada bentuk berbeza dan fungsi yang berbeza. Okey. Jadi kita kena pasti dulu A ni ialah sel mesofil palisad. Sel mesofil palisad iaitu sel berbentuk silinder panjang. Sorry deh, mungkin awak ternampak ejaan salah tu sebab tangan cikgu tu naik je kerja cikgu. Jadi cikgu tak sempat nak check salah ejaan deh. Okey, so sel berbentuk silinder panjang. Nampak tak silinder ni? Panjang je. Dan dia ni kalau awak tengok rapat, padat. Rapat, padat, penuh. So, dia mempunyai banyak klorofil. Okey, di dalam tu ada banyak sangat klorofil untuk menyerap cahaya sebab cahaya masuk direct sampai ke dia. Okey. Jadi dia untuk menyerap cahaya yang maksimum untuk melakukan fotosintesis. Kalau soalan tanya, mana tempat paling banyak kloroplas? So nombor 1 di sel mesofil palisad. Nombor 2 di sini, di sel mesofil span. Ni, nombor 2 sini. Nombor 3 dekat sel pengawal. Ingat nombor 1 paling banyak kloroplas sel mesofil palisad. Sebab dia rapat-rapat, padat. Jadi dia tak ada ruang kosong pun. Penuh dengan klorofil. Okay, kalau nombor 2, sel mesofil berspan. Sel mesofil span. Sebab awak nampak tak? Dia ada nombor 2 banyak kloroplas. Tapi sebab dia banyak ruang kosong, maka dia nombor 2. Jatuhlah dia nombor 2. Nombor 2 banyak kloroplas. Nombor 3 sel pengawal. Okey? Okey, kemudian B. Okey, B kita tengok B epidermis atas. So epidermis atas ni dia tak ada kloroplas. Dia tak ada kloroplas. Dia merupakan lapisan paling luar yang melapisi permukaan daun. Dan dia ni paling luar dan dia ada kutikel. Kutikel yang mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan. Sebab tu kalau kita tengok lapisan atas daun, dia ada liling. So tujuan dia untuk halang kehilangan air. Melalui penyejatan, melindungi daun daripada kecederaan dan menghalang jangkitan penyakit. Okay, kemudian C ni, C dia stokor. Ingat, stokor. Kita panggil dia berkas. Berkas apa? Vaskular. Awak tulis ingat, kalau tisu vaskular tak ada benda lain. Dia ada xylem dan phloem di dalamnya. Ni, dalam ni ada xylem dan phloem. Xylem I mengangkut air dari akar ke daun. Phloem FFF mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Jadi sebab dia ada stokor, kita panggil dia berkas vaskular. Dan akhir sekali sel pengawal. Okey, sel pengawal ni yang duduk di sini Sel pengawal dia ada 2, dia sepasang. Sel pengawal merupakan sel epidermis yang telah mengalami pengkhususan. Nampak tak? Dah nampak dah ke jawapan dia ke? Dia telah mengalami pengkhususan. Dia terletak di lapisan epidermis bawah. Berbentuk seperti ginjal dan dia akan segah. Dan berfungsi mengawal saiz stoma, buka tutup. Dia fungsi dia mengawal bukaan tutup. Tutup dan buka stoma, liang stoma. Sebab 90% transpirasi berlaku melalui stoma. Nak ayak kawak air keluar melalui stoma sebanyak 90%. Nak ayak kawak hanya 1% je air digunakan dalam tumbuhan. 90% semua keluar melalui transpirasi. Apa dia? Tumbuhan kehilangan air. Transpirasi. Dan dia kata selebihnya berlaku melalui lentisel. Air keluar melalui stoma 90%. Selebihnya dia keluar melalui liang-liang seni. Yang kita panggil lentisel. So jawapan dia D. Boleh? Sebab dia kata bahagian struktur yang manakah yang telah menjalani pengkhususan sel bagi mengawal kadar transpirasi. So sel pengawal lah. Okay. Nombor 4.
Rajah 3 menunjukkan beberapa jenis sayur menjadi segar apabila disembur dengan larutan A. Bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Jadi awak dah nampak sini, oh kalau sembur dengan larutan A, pokok jadi segar, maknanya A adalah hipotonik. Larutan A hipotonik, cair. Dan jangan lupa cik kata dah, hipotonik terhadap siapa? Hipotonik terhadap subsel sayur. Dia kena ada perkataan subsel ni. Bukan terhadap sayur, terhadap sel dalam sayur tu. Okey. Okey, so molekul larutan air A hipotonik. Maknanya air, cikgu lukis air duk gini dah. Air duk luar tu banyak dah. So air banyak luar. Air dalam sayur sikit. Air dalam sel sayur sikit. So, cikgu ajar dah air banyak, gika air sikit. Jadi, molekul cecair A meresap masuk ke dalam subsel sayur. Jangan lupa, dia masuk dalam subsel sayur. So, masuk secara osmosis. Jadi, bila masuk apa jadi? Ni tengok ni, dia masuk semua. Dia masuk dalam vakuum. Sebab vakuum kan tempat simpan air, garam, gula. Okay, jadi air masuk, vakuum pun mengembang. So bila mengembang, sel berkeadaan segah kerana cecair dalam vakuum ni, nampak ni cecair dalam vakuum menekan sitoplasma dan membran plasma. Dia macam tolok dia segah, dia jadi buka, dia jadi segar. Okay, jadi rajah 3 menunjukkan beberapa jenis sayur menjadi segar. Bagaimanakah keadaan ini berlaku? So jawapan dia C. Okey, C. Cikgu tahu ada pelajar jawab larutan A adalah hipotonik berbanding subsel sayur sebab ada di sini. Tapi tak boleh guna sebab sayur, dia tanya soalan bagaimana keadaan ni boleh berlaku. Soalan dia, bagaimana sayur ni boleh segah? Kalau awak kata A hipotonik, tak nampak proses lagi. Betul. Tapi tak nampak proses. Dah kalau dia hipotonik apa jadi? Molekul cecair A masuk dalam subsel sayur. So bila masuk dalam vakuum. Sebab tu dia jadi segah. Okey? Awak berhati-hati sebab soalan SPM dia akan ada jawapan yang mirip-mirip. Jawapan yang mirip-mirip tu yang awak kena putuskan awak nak pilih yang mana. Okey? So jawapan dia C. Okey, soalan nombor 5. Rajah 4 menunjukkan eksperimen untuk menyiasat pergerakan bahan melalui batang sawi. Nombor 1, kalau awak nampak hitam ni, ini ialah epidermis kulit. Baru ni cikgu ajar dah ke awak. Cikgu kata kalau soalan jenis gini, mula-mula awak cari epidermis. So, epidermis dia tak akan terjejas dah. Maksud cikgu, air akan meresap masuk dalam isi dia. Dalam isi. So, yang warna putih tu isi. Isi tu akan jadi segah atau kecut. Isi akan jadi segah atau kecut. Okey. Jadi, apakah proses yang berlaku pada batang sawi P dan Q? Okey. Awak nampak dah, oh ni pasal air ni. Air masuk, air keluar. So, tak ada benda lain dah. Jawapannya mesti B. Okay? Sebab air. Memang air. Okey, kalau air, automatik. Osmosis. Cuma cikgu nak terangkan untuk sawi P. Cuba tengok molek. Ni isi dia ni segah. Duk tolak keluar ni. Ni dia tendai keluar. Isi tu segah. Awak kena pandai tengok kulit dengan isi tu. Isi tu segah, tendai keluar. So cuba awak tengok sawi P. Sawi P, jalur sawi jadi segah. Isi sawi tu jadi segah. Melengkung keluar. Dia tu melengkung keluar. Isi ni melengkung keluar. Dan lapisan kulit di dalam, lapisan epidermis di dalam. Ingat cikgu kata tengok isi, tengok kulit. Isi yang akan berlaku perubahan. Masuk air kau jadi, kalau air masuk dia jadi segah, dia tendai keluar ni macam gambar P. Okay, so sawi P, kenapa dia jadi segah macam tu? Kerana diletakkan dalam larutan hipotonik terhadap subsel jalur sawi, menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Okey. Manakala sawi Q, awak nampak tak dia macam kecil, sorry. Kecil dan kecut. Kecut. Dia kecut. Lembek. Jadi jalur sawi jadi kurus, lembek, melengkung ke dalam. Nampak dia melengkung masuk dalam dengan lapisan epidermis di luar.
Kenapa? Kerana diletakkan dalam larutan hypertonik pekat terhadap sel jalur sawi menyebabkan air meresap keluar ke larutan persekitaran secara osmosis. Kalau awak nak cuba boleh awak beli timun lah. Timun. Awak kerak gitu biar ada kulit, biar ada isi. Rendamlah kalau nak suruh hipotonik, rendam dalam air biasa, air semata-mata rendam, and then you tinggal dalam sejam tengok apa jadi. Kalau untuk Q, awak rendam dalam larutan garam atau larutan gula. Letak je, tinggal sejam tengok apa jadi. Boleh kalau awak tak ingat sangat benda ni, awak cuba buat sendiri di rumah. Okey. Nombor 6, susun pernyataan berikut dalam susunan yang betul untuk menunjukkan proses pengangkutan aktif. Molekul-molekul mengikat kepada tapak aktif protein pembawa menerima ATP, protein pembawa berubah bentuk untuk membenarkan molekul melepasi membran plasma. So, jawapan dia A. Kenapa A? Okey. Ingat pengangkutan aktif dari tinggi ke rendah. Bapa cikgu dari tinggi ke rendah. Okey. Pengangkutan aktif guna tenaga tak? Pengangkutan aktif. Cikgu silap ni. Cikgu rasa cikgu macam silap. Adeline, cikgu silap tak? Silap. Bagus awak. Silap mana? Rendah ke tinggi cikgu? Yes, pandai. Saja je tu. Okey, jadi pengangkutan aktif dia guna tenaga Dia guna tenaga. Nanti cikgu saja je buat silap ni. Nanti cikgu bagi cikgu akan baiki. Cikgu takut nanti you all duduk ingat benda tu. Okey. Jadi dari kepekatan rendah ke tinggi. Kenapa? Sebab pengangkutan aktif dia guna tenaga. Dia nak aktif ni, dia nak guna tenaga. Kalau pasif dia duduk senyap je. Okey, jadi dia daripada rendah, dia nak guna tenaga ke? Rendah ke tinggi, kena ada tenaga. So, dari rendah ke tinggi. Awak nampak tak ni anak panah ni? Dari rendah. Mak Pucik kata rendah. 1, 2, 3, 4. Hak ni so 2, 3, 4, 5. Maknanya dari rendah nak pergi ke tinggi. Okey. So, molekul ini akan menghampiri protein pembawa. Nampak tak natrium pergi dekat protein pembawa dulu? Lepas tu apa jadi? Protein pembawa tu ada tapak aktif yang akan bergabung dengan molekul. Nampak? Dia ada 3 tapak aktif. Dan dia akan bergabung dengan molekul. Dan satu lagi tapak aktif, dia tinggal siap-siap. Dia spare untuk molekul ATP. Maknanya, dia nak bawa molekul lagi. Dia nak bawa ATP bersama-sama dia. Okey, kemudian molekul ATP terurai kepada ATP, ingat tak cikgu ajar? ATP 3. Ni, T ni 3. Maka 3 dia akan pecah kepada ADP 2 campur 1 fosfat. Boleh? ATP, cara cikgu ingat ialah ATP 3 fosfat. Bila dia pecah, mesti dia jadi ADP 2 fosfat tambah 1 fosfat. Cuba awak campur, tidak dapat balik ATP. Okey, jadi molekul ATP ni dia akan pecah kepada ADP dan P. Barulah fosfat tu akan terikat kepada protein pembawa. Dia kena pecah dulu. Dia tak boleh bawa ATP bodoh-bodoh gitu. ATP tu kena pecah dulu kepada ADP dan P. P tu yang akan pergi bergabung. P tu yang akan pergi bergabung. Nampak? P tu yang akan pergi bergabung. Dan proses dia pecah itulah yang akan membekalkan tenaga kepada protein pembawa. Okay. Dan tenaga itu digunakan juga untuk mengubah bentuk protein pembawa. Ni nak ubah sebab dia nak bergabung. Bila dah sampai barulah dia kembali ke bentuk asal. So kalau kita tengok nombor 1, molekul-molekul pergi menghampiri protein pembawa dan bergabung dengan tapak aktif. Lepas tu satu lagi tempat tu akan menerima molekul ATP iaitu fosfat. Okey. Dan dia nak bawa tu dia mesti berubah bentuk. Tenaga dia untuk dia berubah bentuk tu dia dapat daripada
penguraian tadi. Penguraian ATP kepada ADP dan P tu. Dia pun dapat tenaga. Tenaga tu lah yang digunakan untuk dia berubah bentuk. Bila dah sampai belah sana, protein pembawa kembali ke bentuk asal. Boleh? Okey. Rajah 5 menunjukkan ilustrasi untuk menerangkan tindak balas enzim melalui hipotesis mangga dan kunci. So ini mangga, ini kunci. Okey, yang manakah antara berikut mewakili P, Q dan R? So ingat tak cikgu pernah cakap kan? Mangga ni dia ada tapak aktif. Mana tapak aktif ni? Lubang dia ni. Tapak aktif dia hanya sesuai untuk kunci yang spesifik. Betul tak? Kalau katakan kunci kereta hanya boleh buka kereta. Kunci mangga basikal hanya boleh buka mangga basikal. Kunci dia tu. Maknanya kalau kunci lain tak boleh buka mangga lain. Jadi, apa gitu cikgu? Sebab di mangga tu dia ada lubang dia. Lubang tu ialah tapak aktif. Dan dia hanya terima kunci yang spesifik dengan dia. Maknanya kunci kena spesifik, mangga ada tapak aktif yang spesifik. Maknanya kena sama-sama spesifik. Yang sepadan orang kata, yang sesuai. Okey, so P tu ialah kunci. Kan? Kunci tu siapa? Substrat. Dan substrat dia kena spesifik. Okey, kemudian Q tu enzim. Enzim tu mangga. Biasanya enzim ni dia saiz besar, dah ingat gitu. Enzim ni dia besar. Dan dia ada tapak aktif yang spesifik juga. Ingat substrat spesifik, mangga pun spesifik. Dan bila dia bergabung jadi stoko ni orang panggil apa? Bila bergabung jadi stoko ni kita panggil kompleks enzim substrat. Dan dia tidak stabil. Apa dia tak stabil cikgu? Yelah selepas dia buka kita tengok. Terbuka dah. Okey, terbuka dah. Bila-bila masa dia boleh ni. Jadi bila dah siap dia bertindak, hasil akan meninggalkan tapak aktif enzim. Saya nampak dah R sudah terbuka meninggalkan tapak aktif enzim. Dan kalau tengok mangga tu, mangga ni masih berada di situ, tidak berubah, tidak musnah. Okey, tidak berubah, tidak musnah pada akhir tindak balas. So yang manakah antara berikut mewakili P, Q dan R? Jawapan dia B. Okey, dapat B. Okey, nombor 8. Rajah 6 menunjukkan struktur asas DNA. Yang ni kita dah bincangkan kertas 2. So kita kata the X ialah phosphate, Y pentagon, bentuk pentagon, pentose, dan Z base bernitrogen. Jadi gapo ni cikgu stoko-stoko ni? Ini ialah nukleotida. Ini ialah nukleotida. Nukleotida ni unit asas asid nukleik yang ada dalam DNA. Nukleotida ni unit asas asid nukleik. Kalau cikgu kata asid amino unit asas kepada protein. Glukosa unit asas kepada karbohidrat. Asid lemak glycerol unit asas kepada lipid. So kalau nukleotida stoko ni nukleotida ni unit asas kepada nukleik. Asid nukleik yang terdapat dalam DNA. Okay, dan base bernitrogen ujung ni pula dia ada 4 jenis. Base bernitrogen ni ada 4 jenis. Dia ni tajuk form 5 iaitu adenina, timina, guanina, sitosina. Okey, dan ingat tak cikgu kata hujung dengan hujung ni dia kena, yes, apa dia? Ya? Ada nak tanya ke apa cikgu? Okey, dan hujung-hujung tu, base bernitrogen tu, dia kena berpasangan hak sama dengan dia. Contoh, A dengan T. T dengan A. Okey? S dengan G. G dengan S. Sahaja. Cikgu, kalau dia tukar G dengan T, maka jadilah mutasi genetik. Tu yang keluar anemia sel sabit lah. Macam-macam lah. So dia tak boleh dah. Dia kena adenina A dengan T. G dengan S. Boleh ingat kalau cikgu buat gini. SGTA, sungai Ta. SGTA, sungai Ta. Sungai Ta. Ikutlah taman apa. Sebab cikgu semua dah ingat. SG, dia mesti berpasangan dua tu. SGGS. TAAT. Kalau dia bertukar je dua tu,
Dia bertukar mana-mana satu macam ni, maka jadilah mutasi genetik. Ingat, hujung ni dia kena berpasangan. Sebab apa cikgu dia hujung berpasangan? Satu rantai, dua rantai dia nak sambung tu. Dia disambung oleh base bernitrogen. Namakan komponen X, Y dan Z. So soalan ni mudah saja, jawapan dia B. So, soalan 9. Kenyataan di bawah adalah berkenaan kegunaan enzim di dalam aktiviti harian. Menanggalkan gandum dari kulitnya, mengasingkan agar-agar dari rumpai laut. So cikgu pun buat, gandum, rumpai laut. So semua ni adalah tumbuhan. Dan cikgu pernah bagi tahu juga enzim ni dia berdasarkan apa? Substrat dia. So kalau ni tumbuhan dia ada apa? Dia ada selulosa. So mestilah enzim yang diperlukan untuk aktiviti-aktiviti atas nak tanggal gandum, nak asingkan agar-agar mesti dah selulase. Cara dia mudah je, cuba awak ingat. Tengok macam ni. Cikgu buat dah kat awak ni. Kalau protease kan untuk cerna protein ke? So tengok benda protein belakang lah. Daging, protein melembutkan daging. Ikan, protein mengasingkan kulit ikan. Kotoran protein, darah, kotoran darah tu protein. So kena basuh dengan protease. Ingat gitu, protease untuk protein, apa saja benda protein, protease. Okay, trypsin ke protein. Pepsin, sing, erepsin, sing, protein ke? So trypsin untuk tengok haiwan juga, mengeluarkan bulu roma daripada kulit haiwan untuk buat kasut, kasut kulit, beg kulit, kena keluarkan dulu bulu-bulu tu. So protein. Dapat? Okey, lagi? Contoh lagi, merawat keradangan, melarutkan darah. Darah beku tadi cikgu kata protein ke? Trypsin boleh, trypsin mikrob boleh. Ni dalam buku lah. Okey, kemudian kalau zimis, alkohol ke? Penapaian. Untuk buat penapaian, ikutlah kicap. Nak buat apa lagi? Apa-apa saja penapaian lah. Arak, dia guna zimis sebab dia buat penapaian dia, melibatkan yeast ke? Okey, lagi amylase untuk kanji. Amylase untuk kanji, kan amylase untuk kanji karbohidrat. Jadi apa saja yang berkaitan dengan gula. Apa saja yang berkaitan dengan gula. Gula ke glukosa. Gula tu glukosa. Menukarkan kanji kepada gula. Gula tu glukosa. So amylase. Menukarkan kanji gandum. Gandum ke gula. Okey. Menyingkirkan kanji dalam kain untuk buat industri tekstil. Menyingkirkan sisa kotoran kanji. Awak nampak je kanji amylase. Okey, dapat Okey, soalan 10. Rajah 7 menunjukkan fasa-fasa kitaran sel yang berlaku dalam satu organisma. Di antara berikut yang manakah yang berlaku pada peringkat G2? Okey. G1, S, G2, nampak tak nak panah dia ni? Ini ialah dipanggil peringkat interfasa. Interfasa ni sebenarnya peringkat rehat sebelum dia memasuki mitosis pokma. Jadi G1S, G2 ni peringkat rehat sebelum dia betul-betul memasuki mitosis. Jadi sepatutnya awak hafal dah, G1 ni pertumbuhan 1, S sintesis, G2 pertumbuhan 2. So cikgu senang je, cikgu ingat gini, G1 pertumbuhan 1 sintesis protein dan organel. Ingat gitu, sintesis protein organel. Maknanya masuk G1 tu dia buat protein dan organel banyak-banyak. S sintesis DNA. Semua perkataan dia semua sintesis juga. Sintesis protein dan organel. S sintesis DNA. Semasa dia sintesis DNA, dihasilkan DNA, DNA akan mereplikasi. Nampak tak? Daripada seekor, dia replika buat seekor lagi. Jadilah kromosom. Dapat Okey. G2 dia kumpul tenaga, dia sintesis tenaga. So ingatlah G1 sintesis protein organel, S sintesis DNA, G2 sintesis tenaga banyak. So bila dah cukup dah tenaga, maka dia bersedia untuk masuk mitosis. Antara berikut yang manakah berlaku semasa G2? So jawapan dia C, pengumpulan tenaga. Okey, 11.
Pernyataan berikut menunjukkan perlakuan. Cik kata dah kan, perlakuan ni perangai kromosom semasa meiosis. So dia kata pertukaran bahan genetik. Oh, kalau cikgu nampak dah, oh nak tukar bahan genetik antara kromatik tidak seiras. Kromosom homolog. Nak tukar bahan genetik. Nak tukar bahan genetik. So kita tengok satu-satu lah deh. Takut awak pun lupa. Sinapsis ni ialah proses kromosom homolog. Dia mesti kromosom homolog deh. Berpasangan. Maknanya gini. Ada seekor kromosom. Ada seekor lagi kromosom. Dia pun mari duduk sebelah-sebelah. Dia mari duduk gini, duduk sebelah-sebelah. Mari duduk sebelah-sebelah tu kita panggil proses sinapsis. Macam gini, contoh gini lah. Kalau katakan ada kembar lah, kembar. Kembar A, kembar B. Kembar A, pasangan kembar tu deh. Kembar A ada dua individu maksudnya. Hak sore ni duduk alik ni. Hak sore duduk alik kanan, sore duduk alik kiri. Dia pun mari duduk sebelah-sebelah. Dia mari duduk sebelah tu. Kita panggil sinapsis. Dan bila dia duduk sebelah-sebelah, membentuk bivalent. Nampak tak? Asal saya duduk kosi-kosi ni, duduk kosi-kosi. Merah hijau. Kemudian dia pun mari duduk sebelah-sebelah. Kita panggil sinapsis. Lalu membentuk bivalent. Bila duduk sebelah-sebelah, bivalent. Proses dia mari, sinapsis. Boleh dah? Okey, kalau kata replikasi. Replika, ingat gitu, replika iaitu ada dah seekor tapi dia replika, dia mengganda menjadi dua kromatik kembar ataupun replika macam ni, ada dah so, dia pun buat replika so lagi, ada kopi dia so lagi, tu maksud dia replikasi, replika, buat replika. Kata cikgu nak buat replika Cikgu Munirah, ada sorry lagi Cikgu Munirah serabut awak. Okey. Kalau penggandaan, penggandaan maksudnya ganda jadi dua. Okey. Kalau pindah silang ni, ni awak nampak tak pindah silang pada rajah ni? Okey, pindah silang pada rajah ni. Dia bersilang, kemudian dia pindah ni. Nampak sekerak hijau, sekerak merah. Okey, so dia kata pertukaran segmen tertentu rantai DNA. Dia tukar segmen. Dia silang. So masa dia bersilang tu dia tukar segmen. Rantai DNA antara kromatik bukan seiras. Apa cikgu tak seiras? Iyalah satu merah, satu hijau. Seiras ke? Tak. Okay, so dia tukar dengan kromatik bukan seiras. Tempat kromatik bersilang disebut kiasma. Dan hasil daripada pindah silang menghasilkan kombinasi gen baru. So, awak nampak tak? Bila dia dah jadi merah sekerak, hijau sekerak, kita panggil kombinasi gen baru. Jadi pertukaran bahan genetik, jawapan dia D. Okey, dapat Okey, nombor 12. Antara berikut yang manakah pernyataan tidak benar tentang fasa dalam mitosis? Mitosis kromosom. Ada je meiosis kromosom homolog. So, awak cek. Manalah. Kalau dia ada perkataan kromosom homolog, awak pakuh dulu. Bukan. Lagi? Kromatik kembar. Awak pun pening dah. Okay. So, kita dah tolak dah D. Kita pun baca. A. Kromatik kembar berpisah dan bergerak ke arah kutub bertentangan. Kromatik kembar. Oh, dia nak yang tidak benar. Oh, yang tidak benar. Jawapan dia D lah. Sebab kalau ada meiosis, ingat kalau ada kromosom homolog, meiosis. Dan cikgu dah senaraikan. Mana tempat awak jumpa kromosom homolog? Okay. Awak akan jumpa kromosom homolog dekat profasa 1. Okay, dekat profasa 1. Sebab cikgu kata profasa 1 ni tempat special. Di situlah ada bivalent, di situlah awak akan jumpa perkataan sinapsis, pindah silang, kiasma, kombinasi gen baru. Dekat profasa 1. Special sangat dia ni. Okay, kemudian metafasa 1. Kromosom homolog mari beratur tengah-tengah. Dia beratur dalam bentuk kromosom homolog beratur di tengah-tengah atas satah khatulistiwa. Lepas dia beratur, dia akan asing-asing. Kromosom homolog berpisah. So, nampak dah? Jadi kalau ada jumpa je kromosom homolog tu, mesti meiosis 1. So, dia nak mitosis ke? Bukan mio deh. So, betul ni. Kromatik kembar berpisah, kromosom tersusun sebaris, kromosom menjadi
pendek tebal. So kromosom mitosis. Kromosom pendek tebal padat profasa. Kromosom tersusun sebaris metafasa. Kromosom berpisah anafasa. Okey. Okay, soalan 13. Rajah 8 menunjukkan sel menjalani proses meiosis. Dia kata ni proses meiosis. Betul lah sebab kromosom homolog. Nampak sebelah. Kromosom homolog lah tu. Dia tengah bivalent lah tu, membentuk bivalent. Okay, sebelah. Berapakah bilangan kromosom di dalam sel soma? Dia tanya dalam sel soma, dia tunjuk gambar proses meiosis. Tapi dia tunjuk tapi dia nak awak cari bilangan kromosom dalam sel soma. So awak kira dulu dalam gambar ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Buat dulu 2n sama dengan 4. Tapi dia kata benda ni meiosis. So awak, okey, n sama dengan 2. Tapi dia kata nak dalam sel soma. So 4. Boleh? Soalan ni kena baca molek. Dia kata gambar ni proses meiosis. Okey, proses meiosis. Dia tak buat anafasa, metafasa lagi baru profasa. So kita kira je lah. Oh, 1, 2, 3, 4. 4. Okay, so kita cari dalam sel soma. Sel soma menjalani mitosis. Ingat tak? Sel soma menjalani mitosis. Sel soma ni sel badan. Dan dia ni diploid. So 2n sama dengan ada berapa ekor? 4. Cikgu tak perlu ke saya cari siapa n sama dengan 2? N sama dengan 2 kalau dia kata dalam sel gamet, sel pembiakan. Ataupun dia kata rajah 8 menunjukkan sel menjalani proses meiosis. Berapakah bilangan kromosom apabila dia selesai? Apabila dia selesai, maknanya dia nak dalam meiosis. N sama dengan 2. Yang ni sebab dia kata dia nak dalam sel soma. So sel soma mitosis 2n sama dengan ada berapa ekor? So 2, 3, 4. Okey, dapat apa dia gitu cikgu? Sebab setiap sel mengandungi 2 set kromosom dalam keadaan diploid. Dia memang diploid. Tak payah kira. Kira ni je. 1, 2, 3, 4. Okey? Dan awak nampak tak satu hitam, satu putih. Satu set kromosom berasal dari induk jantan. Satu lagi berasal dari induk betina. Okey, so jawapan dia B. Okey, soalan 14. Sebahagian wanita mengalami kekurangan sel darah merah. Mengalami kekurangan sel darah merah. Antara makanan berikut yang manakah dapat membantu meningkatkan sel darah merah? So susu kita tahu dah mesti ada fosforus, kalsium, vitamin D untuk bina tulang gigi yang kuat dan sihat. So susu dah. Okay, carrot. Carrot mesti ada vitamin A. A untuk membina pigmen penglihatan. Awak kira semua carrot makanlah carrot tu untuk mata. Mata untuk membina pigmen retina mata, vitamin A. So dah. Potato ni karbohidrat. So untuk membekalkan tenaga. Dah. Okay. Bayam ada ferrum, besi yang membina komponen hemoglobin untuk pengangkutan oksigen. So bila sebut hemoglobin ada dalam sel darah merah. So jawapan dia D. Kalau nak tanya je lah deh. On audio tu tanya je. Okay, nombor 15, rajah 9 menunjukkan keratan memanjang suatu bilis. Bahan yang manakah meresap ke dalam T? So kalau cikgu tengok T ni ialah kapilari darah. Bukan laktil deh. Okay, so kapilari darah ni ialah glukosa, asid amino dan vitamin B, C. Ingat tak cikgu ada ajar gini? Kalau laktil benda L belakang. Asid lemak, asid juga tapi asid lemak. Oh, tengok deh cara cikgu buat. Kalau laktil, asid lemak, glycerol, okay, dan vitamin adik. Okay. Yang nak masuk dalam kapilari darah, awak lawan. Asid lemak lawan dia apa? Asid amino. Lagi kalau glycerol, glukosa. Okay, kalau vitamin adik, vitamin B, C. Ingat gitu. Yang nak masuk laktil, semua benda berlemak. Asid lemak, glycerol, vitamin adik. So lawan dia nak masuk dalam kapilari darah. Kalau sana asid lemak, sini asid amino. Kalau di sana glycerol, di sini glukosa. Kalau di sana vitamin adik, yang ni vitamin B, C. So ingat deh, glukosa, asid amino meresap dari lumen
Okay, dari lumen, ileum. Okay, masuk ke sel epitelium ni. Dia masuk ke sel epitelium dulu. Ingat soalan trial kita ke? Secara resapan berbantu. Kemudian daripada situ barulah dia masuk ke dalam kapilari darah. Dan daripada situ pergi ke aliran darah. Darah bawa kan dia masuk dalam kapilari darah. Darah bawa pergi ke hati melalui vena portal hepa. Cikgu ulang sekali lagi. Daripada ileum masuk dalam, nak masuk dalam villus ni, dia akan masuk melalui sel epitelium dulu. Secara resapan berbantu sebab dia besar kan, dia kena bantu. Daripada situ dia masuk kapilari darah. Dan kapilari darah bawa ke hati melalui vena portal hepa. Ingat tak cik kata vena portal hepa. Hepa ni hati. Okey. Dan kenapa dia boleh masuk macam tu resapan berbantu? Sebab lapisan epitelium sangat nipis setebal satu sel. Nipis-nipis untuk mudah makanan tercerna meresap melalui. Dan kenapa ada banyak jaringan kapilari darah? Untuk cepat pengangkutan. Nak bawa siapa? Nak bawa vitamin A, vitamin B, C, glukosa, asid amino pergi ke hati ke untuk pencernaan ke? Okey, so jawapan dia jawapan dia C, asid amino. Dah. Okey, dapat Okey, soalan 16. Jika seseorang telah mengalami pembuangan struktur struktur T dalam rajah 10, yang manakah di antara berikut adalah pemakanan yang sesuai untuknya? So T ialah pundi hempedu. Okey, so cikgu ada buat nota sikit sini. Hati, awak nampak tak pundi hempedu ni duduk dalam hati. Hati merembeskan jus hempedu, iaitu sejenis cecair yang beralkali. Hempedu, hati merembeskan jus hempedu. Kemudian hempedu tu nak simpan kat mana? Simpan dalam pundi hempedu. Okey, fungsi hempedu ni adalah untuk sedia medium beralkali. Dia kan cecair beralkali. So dia ni fungsi dia untuk menyediakan medium beralkali supaya enzim dapat bertindak di duodenum. Sebab nanti kan dia akan keluar pergi ke duodenum. Jadi fungsi dia ialah untuk menyediakan medium beralkali beri kepada duodenum. Sebab apa? Sebab nanti kim tu akan pergi, kim dari perut yang berasid akan pergi ke situ. Jadi fungsi dia untuk meneutralkan kim dari perut yang berasid. Dan garam hempedu ni garam hempedu yang ada dalam ni, dia tak ada enzim. Dia cuma garam saja. Fungsi dia untuk mengemulsikan lipid, iaitu memecahkan lipid menjadi titisan-titisan halus. Apa cikgu dia tolong pecah? Sebab nanti, apa dia pecah-pecah lipid? Sebab nanti memudahkan tindakan lipase. Okay? Memudahkan tindakan lipase di duodenum. Dia tolong pecah siap-siap. Awak faham ke? Dia ni garam hempedu. Dalam garam hempedu tak ada enzim. Jadi fungsi dia cuma ada garam. Garam dia untuk pecah lipid menjadi bentuk halus-halus. Sebab apa? Sebab dia nak tolong duodenum. Dia tolong duodenum supaya untuk memudahkan pencernaan lipid oleh lipase di duodenum. Okay, jadi sekarang tapi masalahnya lo ni tak ada pundi hempedu. So dia tak ada garam hempedu. Jadi dia tak boleh nak proses makanan yang ada unsur lipid. Dia tak boleh nak proses makanan yang ada unsur lipid. Sebab garam hempedu ni untuk pecah lipid. So dia tak boleh makan benda-benda lipid. Jadi soalan ni tanya, yang manakah adalah pemakanan yang sesuai untuknya? So kalau awak tengok deh, cikgu buat sesa. D, kita start dengan D. Kacang panggang roti mentega. Roti mentega tak boleh sebab ada lipid. Dia tak boleh makan, dia tak boleh nak emulsi lipid dah. Okay, C. Kentang bakar sausage dan oren. Sausage tu lipid. Kentang bakar karbohidrat lah apa semua tak boleh lah deh sebab ada sausage tu lipid. Okay. B. Ikan goreng, sayur dan nasi. Terlalu banyak doa tu. Ikan lagi, protein, sayur, nasi. Okey, karbohidrat lagi, protein lagi. Sedangkan pundi hempedu ni, awak nampak tak? Dia kan untuk meneutralkan kim. Okey, dia nak untuk meneutralkan kim. Jadi banyak sangat dah ni. Sedangkan protein lagi, banyak dah. Tak boleh dah tu. Okay, so jawapan dia A lah. So yang paling baik ialah pelawas, air dan protein. Dia kena kurangkan satu tu. Yang ni berat ni.
karbohidrat lagi, protein lagi. Okay, so jawapan yang paling sesuai ialah A, pelawas, air dan protein. Yang manakah antara kombinasi monosakarida berikut menghasilkan sukrosa? So cikgu dah buat ni, mono campur mono, maka akan dapat disakarida. Mono ni satu deh, satu campur satu dapat dua. So ingat tak cikgu ajar mono yang ni semua isi glukosa belaka dulu. Sebab glukosa unit asas karbohidrat kan? So glukosa, glukosa, glukosa. Untuk mono sini awak ingat gewe, faris, galok. So glukosa, fruktosa, galaktosa. Okay, kemudian hafal formula yang kedua. Glu untuk ma. So jawapan dia glukosa campur glukosa keluarlah maltosa. Fru untuk su. Glukosa campur fruktosa keluarlah sukrosa. Galok untuk la. Glukosa campur galaktosa keluarlah laktosa. So dia tanya yang manakah kombinasi monosakarida menghasilkan sukrosa. Dia nak ni. So maknanya glukosa campur fruktosa. So jawapan dia A. Cikgu takut ada pelajar cepat-cepat mata dia tengok C. Salah deh. Okay, glukosa. Dia mesti kena campur dengan glukosa sebab glukosa ni unit ringkas untuk karbohidrat. Okay, dan ada satu peringatan. Semua gula monosakarida ialah gula penurun. Maknanya glukosa ke, fruktosa ke, galaktosa ke, semuanya gula penurun. Maksudnya bila awak buat ujian dengan larutan benedik, dia akan keluar mendakkan merah bata. So kalau awak guna glukosa, keluar mendakkan merah bata. Fruktosa mendakkan merah bata. Galaktosa mendakkan merah bata. Tetapi maltosa dan laktosa ialah gula penurun kecuali sukrosa. Maltosa gula penurun, laktosa gula penurun. Kecuali sukrosa tidak. Dapat Okay, soalan seterusnya 18. Manakah pernyataan yang berikut benar mengenai fotosintesis? Okay, so fotosintesis Fotolisis berlaku dalam tindak balas cahaya, betul. Okay, molekul air terbentuk dalam tindak balas gelap. Nampak tak? Air dalam tindak balas cahaya. Okay, so dia kata tindak balas gelap. Gelap ni untuk menghasilkan glukosa dah. Okay, salah dah lah. Dah, cikgu potong dua ni. Oksigen dibebaskan daripada molekul air. Betul ke? Sebab tindak balas cahaya ni dia nak air. Dan dia akan hasilkan oksigen. Okay. Kemudian 4, apa cikgu kata dia nak air? Dia akan pecah molekul air ni. Ingat, fotolisis air. Fotolisis air. Sebab dia guna cahaya untuk pecahkan air. Okay, fotolisis. Foto guna cahaya, lisis pecah air. So bila dia pecah air, keluarlah ion hidrogen dan ion hidroksida. Ingat tak kalau H tambah 5 elektron. Jadi atom hidrogen. Atom hidrogen ni dia nak guna dalam tindak balas gelap. Sebab tu dia kena buat macam-macam mana pecah molekul air supaya hasilkan atom hidrogen sebab nanti nak guna dalam tindak balas gelap. Ion hidroksida pula tolak. OH tolak. Tolak maknanya buang elektron maka jadilah kumpulan hidroksida. Kumpulan hidroksida ni lah yang akan bergabung jadilah air dan oksigen. So nombor 3 betul. Okay, kemudian tindak balas gelap ni dia tak perlu cahaya dan dia akan guna atom hidrogen tadi untuk menurunkan karbon dioksida untuk hasilkan glukosa. Jadi tindak balas gelap ni untuk hasilkan glukosa. Dengan syarat dia kena ada atom hidrogen daripada tindak balas cahaya. So nombor 4, karbon dioksida diturunkan untuk menghasilkan gula ringkas glukosa. Betul. So jawapan dia C. Okay, C. 1, 3 dan 4. Okay, soalan 19. Rajah 11 menunjukkan organisma K. K ni serangga yang mempunyai sistem pernafasan khusus. Semua struktur pernafasan berikut terdapat dalam serangga kecuali dia tak ada apa, dia tak ada B, alveolus. So kalau tengok ni spiracle, tempat udara nak masuk. Okay, kemudian dia akan pergi ke ni, ingat tak trachea, ada gelang-gelang kitin. Kemudian dia pergi kepada D, tracheole,
Ni ialah sel dia. Nanti dia akan tukar dengan sel. Maksud cikgu, oksigen masuk melalui spiracle, pergi ke trakea, dia gelang kitin, pergi ke trakeol, kemudian barulah dia tukar gas. Dia panggil sistem apa? Sistem trakea. So dia tak ada alveolus macam manusia lah. B jawapan dia. Okay, nombor 20. Rajah 12 menunjukkan perubahan di dalam rongga toraks semasa mekanisme pernafasan manusia. Kalau cikgu tengok benda ni. Oh, ni gas masuk ni. Tarik nafas. Oh, ni gas keluar ni. Hembus nafas. Kan? Yang kedua, awak nak tengok mana? Kalau cikgu tengok benda ni. Oh, diafragma mengecut. Kalau hak ni diafragma melengkung kubah ni. Ni nampak ni, dia jadi kubah. So maknanya hembus nafas. Diafragma melengkung ke arah atas kan berbentuk kubah. Yang ni dia mengecut, so dia jadi mendata. Okay, jadi yang manakah antara berikut tidak benar tentang proses R dan proses S? So jawapan dia B. Kenapa cik kata B? Sebab dia kata diafragma kembali ke bentuk asal kubah. Kubah ni, kubah. So awak tengok gas ni, sepatutnya dia S lah ke? Dia, okay. Dan cikgu nak ajar awak sikit kalau cikgu jadi awak macam masa cikgu form 3 lagi. Cikgu tak hafal ni. Cikgu tak hafal pun ni. Cikgu hafal je. Bila kalau naik hembusan nafas, cikgu tukar-tukar ya. Macam mana? Okay, tengok dah. Dia kena interkostal luar dulu. Macam mana kena otot interkostal luar mengecut. So mestilah dalam mengendur. Diafragma mengecut. Cikgu hafal gitu. Luar mengecut, dalam mengendur, diafragma mengecut balik. Cikgu memang tulis jawapan cikgu memang begitu. Otot interkostal luar mengecut, dalam mengendur. So nombor 3, diafragma mengecut. Cuba tengok kalau ni. Otot interkostal luar mengendur. Dalam mengecut. Diafragma mengendur. Bentuk kubah. Cikgu hafal gitu. Okey, lepas tu untuk poin ni, awak cuba tarik nafas. Bila awak tarik nafas, awak rasa tak sangkar rusuk awak naik ke atas, pergi ke depan. Okey, lawan dia, sangkar rusuk, kalau kita hembus nafas, turun ke bawah, masuk dalam. Awak tukar je. Okey, lepas tu bila awak tarik nafas, tidak gas masuk. Bila gas masuk, isi padu rongga toraks bertambah. Bila isi padu dalam ni banyak, dia automatik tekanan di dalam rendah, tekanan di luar tinggi. Tekanan luar tinggi itulah yang tolak udara masuk. Dia gini kak, dia songsang. Kalau isi padu bertambah, maknanya tekanan di dalam rendah. Tekanan di luar tinggi tolak udara masuk ke dalam peparu. Itu je, simple yang cikgu hafal. Okay. Soalan 21, tar dan 3,4 benzofirina dalam asap rokok boleh memberi kesan langsung kepada perokok. Yang manakah antara berikut adalah kesan tersebut. So cikgu buat siap-siap. A tu kalau mengurangkan kecekapan sel darah merah, maknanya karbon monoksida. Okay, karbon monoksida. Kenapa? Sebab dia mengurangkan kecekapan sel darah merah kerana dia bersaing. Dia bersaing dengan oksigen. Dia baloh. Muka aku. So karbon dioksida ni dia bersaing dengan oksigen, dia baloh dengan oksigen, tapi yang akhirnya dia yang menang, jadi dia yang bergabung dengan hemoglobin menyebabkan sel darah merah mengangkut karbon monoksida, bukan mengangkut oksigen. Jadi kuranglah kecekapan sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Maknanya sel darah merah mengangkut karbon monoksida, lalu membentuk karboksihemoglobin. Okey, kalau B menghasilkan asid. Menghasilkan asid maknanya dalam rokok ada nitrogen dioksida. Okey, nitrogen dioksida akan larut dalam lapisan berlendir yang meliputi trakea dan alveolus lalu menjadi asid. Nama popular dah, nitrogen dioksida. Jadi dia akan jadi asid. So lama-lama dia akan mengakis membran sel epitelium dan rosaklah tisu peparu sebab dia duduk kakis. Okey, kemudian menyebabkan kanser tak ada benda lain mesti tar. Menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkawal jadi kanser peparu. Kalau mengakibatkan ketagihan mesti dah nikotin. Sebab apa? Nikotin dadah stimulan, dadah perangsang. Menyebabkan jantung mengepam lebih cepat, mengecut salur darah, tekanan darah meningkat. Awak kena ingat dadah perangsang. Dadah perangsang ke? Semua benda dia jadi meningkat. Dan lama-lama jadi ketagihan merokok. So jawapan dia
si, sebab tar. Okey. 22. Yang manakah antara berikut padanan istilah dengan penerangan yang salah? Dia nak penerangan yang salah kan? Okey, so cikgu buat siap-siap juga untuk awak. Niche tu apa? Niche ni ialah peranan. Contoh kalau cikgu tanya, apakah niche untuk kulat? Apakah peranan untuk kulat? Kulat menguraikan organisma yang reput. Apakah niche iman? Niche iman ialah untuk belajar dan skor dalam SPM. Dia gitu. Niche ni peranan. Okey, habitat tempat tinggal semula jadi. Contoh habitat cacing tanah ialah tanah. Populasi sekumpulan organisma, dia kena ramah sekumpulan organisma daripada spesies sama hidup di suatu habitat yang sama pada masa yang sama. Katakan contoh cikgu ada contoh dalam hutan, ada populasi gajah, ada populasi harimau, ada populasi orang asal ni orang asli deh. Ada populasi pandan. Dia gitu. Populasi ni maksud dia sekumpulan grup ni, sekumpulan grup ni, sekumpulan grup ni yang hidup di suatu habitat sama pada masa sama. Okay, kita panggil populasi. Masalahnya C ni dia kata tidak sama spesies. Dia kena samalah. Populasi gajah sama. Dia duduk dalam hutan tu. Populasi orang asal sama. Duduk dalam hutan yang sama. Populasi harimau, harimau yang sama duduk dalam hutan yang sama. Kata kunci dia sama. Okay, community merujuk kepada semua populasi spesies tumbuhan dan haiwan yang hidup di habitat yang sama dalam suatu ekosistem. Contoh, terdapat satu community seperti cacing tanah, populasi cacing tanah, populasi serangga, populasi kulat, semua tu kita panggil community. Boleh? Okey. 23 Rajah 13 menunjukkan interaksi antara dua organisma P dan Q. Awak tengok benda ni awak tahu dah. So jawapan dia C. Okey. Kenapa kita tak kata persaingan interspesies? Inter ingat tak? Daripada spesies berlainan. Persaingan spesies berlainan. Okey, kalau intra spesies yang sama. Persaingan spesies yang sama. Ingat kan soalan trial kita? Kalau interspesies, persaingan antara jagung dan padi. Intraspesies, persaingan antara padi dengan padi je. Padi. Intra. Inter, dia kena inter. Inter dah. Kena gilang dah. Ter dah. Okay. Mangsa pemangsa, pemangsa memburu dan memakan mangsa. Okay. Kenapa mesti ada mangsa pemangsa? Untuk mengawal populasi organisma hidup dalam ekosistem. Secara semula jadi. Jadi bila dah secara semula jadi, mewujudkan keseimbangan dinamik. Dan kalau awak tengok pemangsa, biasanya dia ada kuku tajam, kuku dia melengkung, mencengkam, penglihatan tajam, gigi taring tajam dan runcing. Dan kalau awak kata simbiosis, simbiosis ni kena pula tengok. Dia tu komensalisme ke, parasitisme ke, mutualisme ke. Okay? Soalan 24, Rajah 14 menunjukkan satu jaringan makanan di dalam ekosistem yang manakah adalah pengguna sekunder. So cikgu buat siap-siap dulu. Cikgu buat dulu pengeluar ni siapa? Pokok ni lah, pokok tanaman deh. Pengguna primer ni, nombor 1, primer. Okay, so primer kita burung, belalang, tikus, arnab. Pengguna sekunder nombor 2, so cikgu cari nombor 2. Oh, musang. Okay, burung deh. Burung hantu. Okey, 3. So dia tanya yang manakah pengguna sekunder. Jadi jawapan dia C. Okey, dan ingat ni ialah orang panggil jaringan makanan. Dalam jaring ada beberapa rantai makanan yang saling bersandaran. Apabila pengguna primer memakan pengeluar, dia hanya memindahkan 10% sahaja tenaga. So maknanya burung dapat 10, belalang dapat 10, semua ni dapat 10. Burung hantu makan belalang pun dapat 10. Jadi setiap kali dia makan dia dapat 10% sahaja tenaga. Manakala 90% hilang ke persekitaran melalui proses hidup seperti respirasi sel, dia guna untuk apa? Untuk pertumbuhan, pergerakan dan sebagai haba untuk mengekalkan suhu. Okey, dan last question.
Yang manakah di antara kumpulan mikroorganisma berikut yang menguraikan sebatian nitrat kepada oksigen dan gas nitrogen? Dia nak jadi gas dah ni, nak jadi gas balik dah. Oksigen dan nitrogen nak jadi gas balik, maknanya duduk sini. Dia nak balik asas mula dah ni, ni nak balik sini dah. Nak balik jadi gas balik dah. Okey, so kalau awak kata bakteria penitritan, awak tengok sini, cara cikgu tengok sini. Nitrit, nitrit kepada nitrat. Rak, nitrat. Cikgu ingat gini, nitrat makna bakteria nitrobacter. Boleh Kalau pengurai, mesti dia ni macam kulat, macam apa lagi pengurai bakteria simbiosis kan. Dia nak urai benda ke apa? Dia nak urai protein dalam pokok, dia nak urai protein dalam haiwan jadi baja. Baja tu ke apa? Ammonia. Cikgu ingat gitu. Kalau bakteria pengikat nitrogen, mesti dah dia nak ikat nitrogen. Bila diikat nitrogen jadi ammonia. Kalau pendek, ada depan ni, pendek nitritan, maknanya dia nak balik dah lah tu, dia nak balik dah. Dia nak tukar nitrat menjadi nitrogen balik, nak jadi gas balik. So jawapan ya D. Okay? Okay, so cikgu berhenti di sini. Ada apa-apa nak tanya? PM cikgu dah. Okay, so nanti esok kita jumpa untuk kertas Johor set B. Soalan 1, 2, 3, kertas 2. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Siap dengar lagu lagi.